Hai, Assalamualaikum. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Sas. So, hai korang bersama Abang G QLC. Seperti biasa di video ni, abang banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori, vlog dan sebagainya. Dan korang yang baru singgah kat channel ni, abang nak ajak korang dulu untuk tekan butang subscribe dan follow abang di semua social media. So guys, ini adalah episod ketiga yang mana abang akan nukil ataupun cerita lagi tentang berkenaan sepanjang kerjaya abang bermotosikal atau menggunakan kenderaan berdua roda sepanjang 3 tahun lah, lebih kurang dalam 3 tahun kebelakangan ni. Okay, so korang boleh catch up balik episod 1, abang akan letakkan nanti di atas, dan juga episod kedua. So untuk korang lebih faham tentang perjalanan ataupun abang punya journey daripada 20 tahun tidak memandu motosikal dan akhirnya abang ke litar lumba. Okey guys, tanpa membuang masa, jom kita sambung balik cerita kita guys. Okey, selepas beberapa kali abang ke litar Unimap, bukan berapa kali lah guys, boleh dikatakan hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun abang, Faizal, Naim, kita orang pergi ke litar Unimap, kita orang fokus, kita orang study, kita orang belajar macam mana nak riding, macam mana riding teknik untuk handling dalam track, khususnya macam mana dari segi safety, dari segi orang cakap apa, penjarakan antara satu sama lain dalam track. Dalam track pun korang kena jaga distance korang dengan rider lain juga. Korang nak masuk corner, korang nak starting dan sebagainya, macam mana korang punya distance dengan rider, semua kita belajar lah. Kita belajar, kita learning, kita tengok dan kita praktikkan benda tu di dalam litar. Biasanya lepas kita discuss dekat luar track, and then kita masuk dalam track, kita akan cuba praktikkan benda tu lah, supaya dia cakap mendapat feedback selepas kita membuat satu kesimpulan dalam discussion kita tu. Biasanya dalam track tu guys, sekejap Faizal duduk depan, sekejap abang duduk depan, sekejap Naim duduk depan, supaya kita dapat merasai macam mana kita punya jarak, distance kita dalam track antara satu sama lain, macam mana cara kita nak potong di sebelah bawah, di sebelah atas, okey, di manakah braking point yang paling sesuai untuk kita buat overtaking dan sebagainya. Semua kita belajar dalam track. So panjanglah cerita dia guys. Dalam waktu kita belajar tu pun kita dah start lah jatuh, terguling, jatuh dan sebagainya. Jatuh ni bukanlah kita nak cakap satu benda yang menyeronokkan. Sebenarnya dia bukan benda yang menyeronokkan, malah korang akan dapat sakit dan korang juga akan dapat kerugian untuk baik pulih motosikal. Tapi itulah, kalau kita nak bercakap tentang jatuh, tentang kerosakan motosikal, tentang kesakitan, benda tu semua tak dapat dibeli dengan wang ringgit guys. Pengalaman mengajar kita supaya kita menjadi lebih baik, bukan saja dari segi pemanduan kita, malah kematangan kita untuk menjadi seorang pelumba. So kita orang pun accept ataupun kita terima seadanya apa yang berlaku. Setiap apa yang berlaku adalah kelemahan kita. Kita sendiri akan tengok kepada kelemahan tu dan perbaiki, supaya next bila kita masuk, kita tak mengulangi kesilapan yang sama. Seperti orang tua kata, kalau dah ada lubang, jalan tu dah ada lubang, janganlah kita jalan di jalan yang sama dan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Okay? So itulah yang kami cuba buat. Kita cuba improve setiap kali kita masuk ke track. Bila dah sampai satu masa guys, kita rasa macam okey lah, why not kita cuba di litar yang lebih besar. Bila kita cakap kita nak ke litar nombor 1 negara, iaitu litar Sepang antarabangsa ataupun Sepang International Circuit, memang seram sejuk guys. Kita rasa macam boleh ke kita orang nak pergi ke litar Sepang ni, litar nombor 1 ni, agak takut dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita pun tak tahu macam mana keadaan dia di litar Sepang. So sahabat abang ni, saudara Ikwan, dia banyak masa tu bagi kita orang input tentang litar Sepang. Dia cakap kalau nak ke litar Sepang, why not dia bawa kita ke litar Elite dulu, untuk bawa mini bike dekat litar Elite. Masa tu kita praktis seminggu sebelum ke litar Sepang. So kita orang turun dengan dia sekali, so dia banyak ajar kita juga kat situ. Kemudian kita daftar dengan satu track day, kalaulah tak silap speed line ke speed pass, speed line kot, speed line. So kita daftar dengan satu organizer ni,
dibuat track day, iaitu speed line yang mana below 400cc. So kita orang cakap okey lah, why not kita cuba track day dulu. Tapi masa nak pergi track day tu pun dah memang seram sejuk sebab tak pernah masuk Litar Sepang, sangat excited. Seminggu sebelum nak ke Litar Sepang tu dah memang tak boleh tidur, dah rasa macam betul-betul excited nak merasai litar antarabangsa Sepang macam mana. So bila kita pergi ke Litar Sepang, kita dapat penajaan untuk kali pertama, iaitu daripada minyak liquid moly. Liquid moly fantastic. So tak terlupalah, sebelumlah ke minyak-minyak enjin lain yang sponsor pada permulaan, waktu abang dan tim kita orang, sebenarnya tak ada tim lagi masa tu, kita orang nak ke Sepang, Liquid Moly sudi bagi penajaan minyak enjin. So bila Liquid Moly dah bagi penajaan, kita rasa dah sangat semangat dah. Semangat sangat-sangat dah nak pergi ke Litar Sepang ni. Tambah-tambah ada penaja dah, first time nak masuk track day je, bukannya race. Tapi kita dah dapat satu penajaan sebab dia orang tengok kita punya semangat ataupun kita punya kesungguhan masa tu. Kita betul-betul nak masuk dalam track. Kita betul-betul gairah sangat-sangat untuk race, untuk belajar benda ni. So dari situlah Mr. William juga daripada Kabin Sunwat Motor Sdn Bhd nampak kita punya kesungguhan. So dia cakap tak apa, bila Liquid Moly dah setuju nak bagi minyak enjin, dia kata dekat kami dia akan buat penyelenggaraan motosikal secara percuma. So kita dapat servis motosikal semua secara percuma. So masa itulah turning point ataupun langkah pertama bila abang rasa macam okeylah, kita punya usaha selama hampir 1 tahun ni dihargai. Ada juga orang tengok, walaupun kami taklah pro mana pun masa tu, orang cakap masih belajar lagi. So bila nak pergi ke Litar Sepang, untuk pengetahuan korang, dari Pulau Pinang nak sampai ke Litar Sepang lebih kurang 400 km guys. 400 km. Mana mungkin kami nak ride daripada Penang sampai ke Sepang dan masuk track day and then patah balik. Memang tak masuk akal. So kita orang pun tak tahu macam mana nak pergi, dengan apa nak pergi. Lepas tu kita orang pun carilah lori. Cerita dah bermula cari lori. Cari lori, cari loader, cari dan sebagainya. Tengok-tengok kos dia memang terlalu tinggi guys. Daripada 1,200 sehingga 1,800 untuk transportation. Untuk transportation saja dah hampir dekat 2,000. So kita orang fikir pula lagi-lagi dengan macam mana kita nak duduk homestay lagi, kos transport kita orang lagi, sebiji atau 2 biji kereta nak pergi ke sana dan sebagainya. So kita cakap ni baru track day, walaupun masa tu yuran track day taklah terlalu mahal guys, lebih kurang dalam RM200 sebiji motosikal untuk 3 sesi, 20 minit satu sesi. Kita dapat 3 sesi. Tapi perjalanan kita nak ke sana menelan belanja yang agak besar. So bila kita klik balik, kita kena cari transport yang paling murah. So kita start cari-cari, kita dapat satu lori, lori lembu guys. Ini memang cerita sedih. Kita dapat lori lembu, yang mana transport ni memang dia bawa lembu sahaja. So kita masuklah ke satu kampung ni, pergi cari juga lori lembu tu, discuss dengan dia. Dia bagi RM800, tetapi dia pergi hantar dan tunggu habis track dia bawa balik motor kita orang balik. So kita pun setujulah RM800. Bila nak bawa naik motor ke atas lori guys, cuba bayangkan tak ada ramp. Kita terpaksa pergi kat tempat yang mana dia buat tempat lembu nak naik ke atas lori tu. Sayanglah tak ada footage yang abang boleh sajikan kat korang, tetapi hanya kenangan ataupun journey ni yang abang boleh cerita dekat korang. So dia buat macam rem batu dan dia bawa lah lori dia sampai ke belakang rem batu tu. So kita orang pun tolaklah motor naik ke sana. Okey, naik ke atas lori lembu. So bila dah bawa naik atas lori lembu, dia ikat motor kita orang dengan tali lembu guys, dengan tali lembu. Sebab kita orang pun tak tahu masa tu lagi ratchet, macam mana nak pakai dan sebagainya, dah tak tahu benda tu langsung. Dia cakap tak apa, ikat pakai tali lembu ya. Bubuh pedok belakang, ikat pakai tali lembu. Tapi malang ya guys, sampai di Sepang motor kita orang memang jadi lembu terbalik atas lori. Memang agak lawak. Memang agak lawak guys. Motor yang kita jaga selama ni dah bercala dah. 3 biji dah berguling-guling atas lori tu. Yalah, mana taknya jalan kat Jelapang tu kan, korang tahu kan, jalan dah naik bukit, lepas tu dia banyak selekoh, corner tu dan sebagainya, braking ni, kemungkinan motor kita orang dah terbalik waktu tu lagi. Tapi nak buat macam mana, dah nak cari benda yang murah, nak save budget masa tu. Kita pun orang tak menyangka nak pergi ke Litar Sepang beginilah susahnya daripada negeri lain. So korang yang berada di sekitar Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, yang mana dekat dengan Litar Antarabangsa Sepang, korang memang beruntung
Dan korang kena ambil peluang ni selalu ke track untuk belajar untuk bawa motor, sebab korang dekat dan senang untuk bawa motor ke sana. Okay, so sambung cerita terbalik guys. Bila kata sampai kat Sepang, masalah satu lagi guys, nak bawa turun motor. Masa bawa naik boleh lah, ada rem lembu. Masa nak bawa turun tak ada rem lembu. So apa yang kita kena buat, kita kena minta tolong orang. Masa tu kita pun tak tahu nak benda nak turun motor kena pakai rem dan sebagainya. So kita pergi tanya 3-4 orang minta tolong untuk angkat motor, buat turun. So kita pun buat turun motor. So bila bawa turun motor, so kita orang dah masuk, register dan sebagainya. Kita dah memang sangat excited. Faizal, Abang, Naim, kita orang pakai racing shoot yang mana kita beli di mana tu, komplek pertama guys. Itulah racing shoot pertama. Kita beli kat komplek pertama, racing shoot yang harga dia lebih kurang dalam 1,250. Abang pakai warna biru hitam, Faizal pakai warna oren hitam. Lepas tu adalah kita lekat logo-logo sikit kat bahu dan sebagainya. Itulah racing shoot pertama kita orang. So kita pun masuk dalam lintas Sepang. Masuk dalam lintas Sepang ni kita anggap dia mudah. Sebenarnya dia tak mudah guys. Memang susah pada permulaan dia. Walaupun malam tu waktu kita sampai tu, kawan abang ni, Ikuan ni, dia bawa map lagi lintas Sepang. Dia cakap okay, gearing kat sini, you guys kena braking dekat sini, dekat mana you nak kena open throttle balik. Bila korang sampai link dekat sini, you akan nampak line dekat sini, korang akan nampak dekat mana tempat untuk buka throttle, dekat mana tempat braking point. Korang nampak signboard ni, berapa ratus meter korang kena tekan brake dan sebagainya. Walaupun dia dah bagi tahu, tapi bila dah masuk ke dalam track guys, trust me, you lost guys, lost. Mana taknya lost, korang akan dengar satu dentuman bunyi enjin motosikal dengan exhaust yang sangat bunyi berdengung, berdesing dalam lintas Sepang. Sebab kemungkinan landscape lintas Sepang tu dia buat dengan tempat penonton dan pedok tu akan dapat satu gema bunyi yang sangat kuat. Memang masa tu first time jantung berdebar dan sebagainya, tapi bila masuk memang lost. Kita orang entahlah brake ke mana, pulas minyak ke mana dan sebagainya. So habis session pertama masuk, Ikuan cakap okay, untuk session kedua dia akan cuba buat, suruh kita cuba buat lebih baik dengan ikut langkah-langkah ni sebagainya. So kita keluar, kita dapat improve lah sedikit dari segi kita punya momentum. Dan untuk round ketiga, saudara Ikuan kata dia akan ambil kita punya lap timer. So dia akan catat kita punya masa di lintas Sepang. Okey, itulah permulaan yang mana bila dia buat catatan masa terbaik abang di lintas Sepang pada kali pertama abang turun adalah 3 minit 26 saat guys. You imagine tengok, 3 minit 26 saat. So bila kata kita keluar, kita tengok kita time macam ni, kita dah rasa kita dah full swing, kita dah pulas habis. Tetapi kita punya lap time result dia keluar 3 minit 26 saat. Masa tu untuk MSBK kelas B, dia orang buat 2 minit 45 second. So untuk sampai bawah 3 minit pun kita rasa macam benda tu possible. Macam mana kita nak dapat 2 minit, kita nak dapat 3 minit masa, sedangkan sekarang kita buat 3 minit 26 saat. Tapi itulah perjalanan dia mematangkan kita, dan bagaimana kita dapat mengatasi kelemahan kita di lintas Sepang, abang akan sentuh di episod yang akan datang guys. So harap korang terhibur dengan episod kali ni, dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, please to subscribe abang punya channel dan follow abang di semua social media, dan hope to see you again in next episode. So stay tuned, stay safe, stay at home. Jumpa korang lagi. Assalamualaikum, Kuantan Kita Channel. Bye guys.